Hai semua, mari kita bermula dengan doa. Bapaku di syurga, terima kasih atas rahmat serta perlindungan selama ini. Hari ini anakmu datang ke hadapanmu untuk merayu dan meminta agar Tuhan pakailah saya dan lidah saya ini untuk memberi perkongsian yang berguna dalam atas nama Yesus. Dan juga berterima kasih kerana diberi peluang untuk berserta dalam pelayanan ini. Dan waktu yang di belakang ini, saya semua diminta agar Tuhan melindungi kami, agar kita semua ini dapat sama-sama menikmati serta belajar dari apa yang diperkongsikan ini. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, so hari ini kita kembali kepada Malayaki ya. So hari ini Malayaki episod yang ketiga. So kita akan bermula dari bab 2 ayat 10 hingga 16. Jadi saya bacakan dari ayat 10 yang dulu. Okay. Bukankah kita semua mempunyai bapa yang sama? Bukankah kita semua dicipta oleh Allah yang sama? Tetapi mengapakah kita saling memungkiri janji? Mengapakah kita menghina perbuatan yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita? Penduduk Yahuda sudah memungkiri janji mereka kepada Allah serta melakukan hal-hal yang mengerikan di Yerusalem dan di seluruh negeri. Mereka sudah mencemarkan rumah Tuhan yang dikasihi Tuhan. Orang lelaki sudah berkahwin dengan perempuan yang menyembah dewa-dewa bangsa lain. Semoga Tuhan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari umat Israel dan tidak membenarkan mereka ikut dengan bangsa kita untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, ada lagi yang kamu lakukan. Kamu mengenangi mazbah Tuhan dengan air mata. Kamu menangis dan meratap kerana Tuhan tidak lagi menerima persembahan kamu. Kamu menanyakan sebabnya. Dia tidak lagi menerima persembahan kamu. Hal itu demikian kerana Tuhan tahu kamu sudah tidak lagi setia kepada wanita yang kamu kahwini pada masa muda kamu. Wanita itu teman hidup dan isteri kamu, tetapi kamu sudah memungkiri janji kepadanya. Walaupun kamu telah berjanji di hadapan Allah untuk tetap setia kepadanya, bukankah Allah yang menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Allah dengan hal itu? Maksudnya adalah supaya kamu mendapat anak yang benar-benar umat Allah. Oleh itu, pastikan supaya tiada orang di kalangan kamu yang memungkiri janji kepada isterinya. Tuhan Allah Israel berfirman, Aku membenci penceraian. Aku tidak suka apabila salah seorang daripada kamu berbuat hal sekejam itu kepada isterinya. Pastikanlah supaya kamu tidak memungkiri janji untuk tetap setia kepada isteri kamu. Selalunya dalam kehidupan kita, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan perkahwinan adalah dianggapkan sebagai sesuatu yang sangat peribadi. Perkahwinan seperti tidak ada kena-mengena dengan aspek yang lain. Aspek pekerjaan dan perkahwinan kita adalah dua perkara yang sangat berbeza, yang tiada kaitan. Hidup kita dan rangkaian sosial hidup kita seperti tiada kaitan dalam perkahwinan kita. Seringkali salah satu pasangan ataupun suami masih lagi bersosial beramban dengan wanita lain dengan alasan asalkan suami itu tetap menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, seperti balik ke rumah setiap hari, keluarga cukup makanan, ada duit belanja, anak masih boleh ke sekolah, itu sudah cukup. Adakah perkahwinan hanya setakat itu saja? Dari apa yang kita bacakan dari Malayaki hari ini, jelas sekali Tuhan sangat mementingkan ikrar perkahwinan kita pada masa itu. Ikrar perkahwinan kita yang lafazkan pada masa perkahwinan itu adalah sangat penting. Tuhan melihat perkahwinan itu adalah sebuah persekutuan suci. Dalam ayat 10 Malayaki berkata, bukankah
mereka dari keturunan yang sama, juga diciptakan oleh Allah yang sama, tetapi mereka memungkiri janji. Maksudnya, mereka ini, orang Israel ini, semuanya dari keturunan yang sama. Oleh itu, mereka harus tahu perjanjian yang dibuat oleh Israel dengan Tuhan. Perjanjian apakah yang dimasukkan di sini? Mari kita tengok buku Keluaran bab 34 ayat 10. Katanya begini, Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang aku membuat satu perjanjian dengan umat Israel. Di depan mata mereka, aku akan melakukan perkara-perkara besar yang belum pernah dilakukan antara bangsa-bangsa di seluruh bumi. Semua bangsa akan melihat apa yang dapat aku, Tuhan, lakukan, kerana aku akan melakukan perkara yang hebat untuk kamu. Dan kita lompat ke ayat 15. Jangan buat perjanjian dengan orang di negeri itu, kerana apabila menyembah Tuhan-Tuhan mereka dan mempersembahkan korban kepada Tuhan-Tuhan itu, mereka akan menjemput kamu. Maka kamu akan tergoda untuk makan makanan yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan-Tuhan itu. Ayat 16. Anak-anak lelaki kamu mungkin akan berkahwin dengan anak-anak perempuan mereka, yang akan menyebabkan anak-anak lelaki kamu tidak lagi setia kepadaku dan menyembah Tuhan-Tuhan lain. Yang lagi satu dari petikan saya ambil dari buku Ulangan. Okey, bab 7 ayat 3. Katanya begini. Jangan berkahwin dengan mereka dan biarkan anak-anak kamu berkahwin dengan mereka, kerana mereka akan menjauhkan anak-anak kamu dari Tuhan, sehingga anak-anak kamu itu akan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Jika hal itu berlaku, Tuhan akan murka terhadap kamu dan membinasakan kamu dengan serta-merta. Perjanjian ini dibuat supaya orang Israel sentiasa setia dengan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan manusia. Oleh itu, Tuhan memberikan perintah supaya orang Israel mengikut perintahnya dalam kehidupan seharian mereka. Ini untuk supaya umatnya jangan buat perkara yang tak betul dan terperangkap dengan godaan dan akhirnya jatuh dalam percubaan itu. Allah tidak berkata, kalau kamu nak berkahwin dengan bangsa lain, boleh. Cuma jangan menyembah dewa mereka. Ada tak begitu? Tidak. Tuhan tidak berkata demikian kerana Dia pencipta manusia dan Dia tahu kelemahan kita. Kalau kita sudah mencuba, nanti kita tergoda dan tidak dapat keluar dari perangkap tersebut. Sama seperti pembuat handphone. Handphone Samsung Galaxy 20 yang paling, saya ingat yang paling paling latest ya. Jadi pembuat handphone kata, jangan masukkan handphone kamu ke dalam air. Tapi kamu kata, oh, masukkan ke dalam air boleh, tapi jangan lama-lama. Jadi kamu cuba. Kamu rasa perbuatan kamu itu lebih betul ataupun pembuat handphone itu lebih betul? Semestinya pembuat handphone itu betul kerana dia tahu apa yang dibuatnya. Dia tahu kelemahan dia, dia tahu kelebihan dia. Jadi dia memberi amaran terlebih dahulu. Jadi kalau kamu tidak mahu ingat, kalau kamu tidak mahu patuh pada arahan itu, maka masukkanlah handphone itu ke dalam air. Cubakan. Betul tak? Dalam ayat ke-12 menunjukkan semua yang diberi amaran oleh Allah itu telah berlaku dan orang Israel tidak mengambil peduli amaran dari Tuhan. Ini menyebabkan berlakunya dosa dan mencemarkan mazbah Tuhan. Orang Israel dengan tangan mereka yang menyembah dewa bangsa lain, isterinya itu. Tetapi dengan tangan yang sama mereka menyembah Tuhan. Dengan itu Tuhan Allah mengutuk perbuatan mereka. Dalam perkahwinan, Tuhan menjadikan suami dan isteri bersatu untuk mendapat anak yang benar-benar umat Allah. Itu kata dari Alkitab. Jadi pernah tak kita terbayangkan, terfikirkan
yang bahawa anak yang kita lahirkan ini dari perkahwinan adalah tujuan untuk menjadi umat Allah. Pernah tak kita mendidik anak kita supaya benar-benar menjadi seorang umat Allah? Ataupun kita fikirkan anak itu adalah tujuannya untuk meneruskan zuriat kita, nama keluarga kita, ataupun kita hanya fikirkan anak adalah satu hadiah dari Tuhan, ataupun anak adalah untuk keseronokan kita sendiri, kerana baby yang kecil tu kan cute, dia sangat cute. Jadi adakah hanya itu? Atau yang lebih buruk sekali, ada orang kata berasakan anak itu adalah hasil sampingan dari hubungan perkahwinan. Ayat 14 mengatakan, disebabkan kamu tidak lagi setia kepada isteri kamu, maka Tuhan tidak lagi menerima persembahan dari mereka. Apa yang menarik di sini ialah dia berkata, wanita itu teman hidup dan isteri kamu, tetapi kamu memungkiri janji kepadanya, walaupun kamu berjanji di hadapan Allah yang tetap setia kepadanya. Jadi di sini saya nampak 3 poin. Nombor 1, sebagai saksi, Tuhan sebagai saksi kepada perjanjian perkahwinan. Nombor 2, wanita sebagai teman hidup dan isteri. Yang ketiga, memungkiri janji kepada isterinya. Jadi poin pertama, kita sebagai Kristian, semasa kita berkahwin, kita berjanji kepada pasangan kita, kita akan setia di antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, Tuhan Allah juga telah menjadi saksi pada perkahwinan kita. Maka ini adalah satu perjanjian bukan semata-mata antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, tetapi perjanjian ini juga melibatkan Tuhan kita sekali. Dialah yang menjadi saksi. Bayangkan semasa kita berdua melafazkan ikrar dan menandatangani perjanjian itu, Tuhan Allah duduk di sebelah kita untuk menyaksikan, menjadi saksi kepada perjanjian kita. Jadi kita harus memandang serius terhadap perkahwinan. Jadi mata kena buka besar-besar, tengok betul-betul semasa nak kahwin. Jadi carilah pasangannya boleh menolong kita terus setia dengan Tuhan. Masa nak kahwin, minta kawan cubiklah mata kita, nak cubik. Tengok, biar kita sedar. Ini bukan mimpi, ini bukan movie ya. Tetapi kita ingin membuat satu keputusan yang penting di dalam hidup kita. Jadi berdasarkan report dari kerajaan Malaysia, saya tunjukkan di sini, pada tahun 2018, dalam 10 orang yang berkahwin itu, ada 2.5 orang yang bercerai. Pada tahun selepas itu, 2019, dalam 10 orang yang berkahwin, meningkat kepada 3 orang yang bercerai. Cuba kita lihat Hollywood ya, pelakon Elizabeth Taylor. Ya, perempuan ini dia kahwin 8 kali. Lelaki ini namanya Larry King, juga kahwin 8 kali. Kita lihat pelakon Korea pula. Sebab sekarang ini kan semua Korea kan opa-opa. Jadi nampak romantik, tetapi kamu lihat semua ini adalah pelakon terkenal, tetapi akhirnya kahwin tidak lama terus cerai. Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan gaya hidup selebriti, pelakon dan orang-orang yang terkenal. Mereka suka-suka boleh, oh I love you, tapi tak suka boleh cerai terus. Biar kita berpegang kepada perjanjian perkahwinan kita dengan Tuhan. Kerana kita sebagai Kristian, kita tahu apakah kepentingannya, pentingnya perkahwinan ini. Poin nombor 2, apabila ayat itu berkata wanita sebagai teman hidup dan isteri,
Isteri ialah satu-satunya teman yang disediakan untuk suami. Diperhatikan di sini, kesnya sama seperti di Taman Eden, di mana Hawa dicipta untuk menjadi teman hidup kepada Adam, dan Adam mengenalinya sebagai isteri. Lepas itu, tidak ada pun dikatakan Adam dan Hawa bergaduh hari-hari. Lepas tu mereka tak suka lagi, lalu Adam menceraikan Hawa. Kemudian Adam mula suka Hawi, lalu Adam kahwin dengan Hawi. Kemudian Adam dan Hawi bergaduh lagi. Lepas tu Adam berkahwin dengan Hawa. Lepas tu Adam Hawa bergaduh lagi, bercerai lagi, kahwin lagi. Tidak ada perkara macam ini di dalam Alkitab. Ya. Hidup institusi perkahwinan mahukan kita hidup secara toleransi dan setia kepada teman hidup kita sepanjang hayat. Jadi ini ada sesuatu yang penting kepada sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut pasal perkahwinan, boleh hubungi pastor, bukan hubungi saya tak arif, biar hubungi pastor. Okey. Poin ketiga, memungkiri janji kepada isteri. Seringkali saya berasa pada zaman dahulu rasanya wanita tidak ada kedudukan. Tetapi dalam Kristian pula selalu mementingkan keadilan dan kesamaan antara lelaki dan perempuan. Lelaki dilihatkan, sesungguh pun lelaki dilihatkan lebih menonjol. Tetapi sebenarnya bukan sedemikian. Lelaki dan wanita adalah sama di mata Tuhan. Tuhan mengingatkan bahawa janji kepada teman hidup kita harus diambil berat kerana kedua-dua mereka adalah sama di dalam kasih Tuhan. Hanyalah kerana lelaki dan perempuan itu mempunyai fungsi dan pengususan yang berbeza, maka disebabkan itu, ia menyebabkan perwatakan yang berlainan. Ini tidak bermaksud hak perempuan adalah kurang daripada lelaki. Lelaki tetap menghormati dan harus bertanggungjawab kepada wanita sama seperti ketika dia berurusan dengan kaum lelaki yang lain. Oleh itu, jangan kita memungkari janji kita kepada Tuhan. Kerana Tuhan tidak menyenangi hal sebegini. Jangan ingat persembahan kita boleh membeli Tuhan. Tuhan bukan seperti kita manusia. Tuhan tidak mengambil duit kopi. Tuhan tidak menerima rasuah. Tuhan tak perlu dikari, perlu disate. Tak perlu. Jadi, kita jangan ingat asalkan dia buat persembahan, Tuhan akan rasakan, dosa yang kita buat itu sudah tidak mengapa. Bukan begitu. Satu lagi, kita selalu lupa akan Tuhan ini adalah Tuhan Tuhan pencipta alam semesta. Kita memperlakukan Tuhan kita seperti seorang pengemis. Seperti Tuhan nak sangat persembahan kita. Tuhan tak perlu pun lembu dan kambing orang Israel. Tuhan tak perlu pun duit 20 sen kita orang ni. Tetapi persembahan itu adalah penting kerana ia adalah satu peluang yang diberikan kepada kita semua. Peluang apa? Peluang kepada umat Allah untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada berkat yang kita terima dari Tuhan. Persembahan adalah juga untuk kita berpeluang merendah diri di hadapan Tuhan. Dan ia juga memberi peluang untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita supaya tetap bergantung kepada limpahan rahmat Tuhan. Dan yang paling penting sekali ialah untuk kita datang ke mazbah Tuhan untuk mengakui dosa dan meminta penebusan. Perkahwinan ialah persekutuan yang suci dan agung. Oleh itu, Tuhan membenci penceraian kerana Tuhan berkata penceraian bererti kita berlaku kejam kepada pasangan kita. Jarang sekali Tuhan menyifatkan sesuatu itu kejam. Ya. Akan tetapi,
penceraian adalah satu kekejaman yang diperlakukan kepada pasangan itu. Kerana apa? Kerana ia membunuh kepercayaan yang diberikan, yang diamanahkan kepada kita sebelum ini. Penceraian juga mengakibatkan pasangan tersebut saling menyakiti sesama mereka dengan amat dalam sekali. Dalam Malayaki ini sungguh pun diutuskan. Utusan ini diutuskan kepada orang Israel pada zaman itu. Kerana ia merujuk kepada situasi pada ketika itu, tetapi kita boleh mengambil iktibar dari sini. Apabila dosa menakluki diri kita, kita tidak nampak apa masalah kita. Masalah kita, malah kadang-kadang kita akan menyalahkan orang lain termasuk Tuhan kita sendiri. Apabila Tuhan memberi pencerahan kepada punca masalah kita melalui kata-katanya sendiri, ataupun melalui saudara seiman, ataupun melalui gereja, kita harus mengambil peluang untuk merenung kembali puncanya dan bertaubat agar kita tidak dibenci dan diasingkan dari Tuhan. Dalam petikan ini juga mengingatkan kepada kita semua pada zaman ini bahawa perkahwinan bukan hanya keputusan terburu-buru atas sebab emosi, bukan perasaan sebab sekarang ni syok tengah patah syok, ya. Ini bukan pasal muka dia cun lah, comel, cute habis. Bukan. Tetapi perkahwinan ini adalah perjanjian seumur hidup. Perkahwinan ialah penyatuan suci yang disaksikan oleh Tuhan. Oleh itu, yang belum berkahwin, tengok betul-betul, fikir baik-baik sebelum berkahwin. Yang sudah berkahwin pula, jangan tengok merata-rata lagi. Doa mau kuat-kuat, sabar mau sangat-sangat. Pastikan kita setia kepada pasangan kita sepanjang hidup. Jadi sebelum saya habiskan, saya sendiri ada 2 kesaksian yang saya lihat dari diri saya sendiri. Jadi saya sudah berkahwin dan isteri saya adalah seorang wanita yang sangat bagus. Bagusnya dari segi kerana beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, very close to God. Dan dia adalah selalunya yang membantu saya berdiri dan supaya saya tidak terpesong. Jadi pada mula-mula kita kahwin, ada banyak lagi, kita masih lagi sibuk dengan kerja-kerja, dan sebagai seorang lelaki kita selalu terfikir bagaimana kita ingin membina sebuah keluarga yang lebih bagus, dan semestinya kita ingin mencari wang yang lebih sedikit, dan ada banyak benda-benda di luar. Dan pada masa itu hidup spiritual life adalah kurang bagus. Tetapi kerana isteri saya yang berpegang teguh, selalu berpegang teguh dalam Alkitab, jadi dialah yang di belakang, tidak berputus asa setiap hari. Dia yang menarik saya kembali kepada Tuhan supaya saya tidak terpesong dan terasing dari Tuhan. Jadi itulah yang saya lihat dari sini, yang implikasinya terhadap saya sendiri. Kerana saya nampak apa yang berlaku, dan saya nampak pasangan yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan pastinya akan membantu kita untuk berjalan lebih erat dengan Tuhan. Malahan kita akan memastikan anak yang kita lahirkan itu akan menjadi umat Allah yang benar. Jadi dengan itu saya akhiri untuk minggu ini, dan kita akan bersambung lagi untuk masa yang akan datang. Mari kita habiskan dengan doa. Allah Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih, dan tiada bandingnya. Tuhan, kamu tahu apa yang kami lalui pada masa ini. Kamu tahu apa yang terjadi pada dunia sekarang ini, situasi sekarang. Manusia menjadi tidak mengambil berat pasal perkahwinan, dan
penceraian menjadi jandi dan semakin berleluasa. Tuhan, biarlah kamu memberi peringatan kepada kami semua, terutamanya saudara dan saudari di dalam Tuhan Yesus. Kita agar dapat mendapat manfaat dari apa perkongsian hari ini dan saling setia terhadap pasangan kita supaya kita tidak akan menyakiti dan menyakiti pasangan kita. Atas nama Yesus, kami meminta agar berkat serta rahmat Tuhan datang mencurah ke dalam keluarga kami, agar kami dapat melihat dan merasakan Tuhan bersama kami pada setiap masa, setiap waktu. Atas nama Yesus, kami berdoa. Amin.